Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustazah yang berada di rumah? Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan ceria selalu hendaknya. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan mengajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 bidang akhlak. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah, murid-murid boleh lihat di depan, alam sekitar penenang minda. Ustazah harap murid-murid dapat bersedia dengan buku teks di hadapan supaya murid-murid akan lebih bersedia untuk mempelajari tajuk ini dengan lebih baik lagi. Baiklah murid-murid, sebelum kita mempelajari tajuk pelajaran kita pada hari ini, kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ialah murid-murid akan dapat menyatakan dalil nakli berkenaan dengan tuntutan menjaga alam sekitar. Yang kedua, menerangkan atau menjelaskan adab-adab menjaga alam sekitar. Dan yang ketiga, merumuskan atau menyatakan atau menjelaskan hikmah menjaga alam sekitar. Baiklah murid-murid, Ustazah harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks untuk kita mempelajari tajuk ini dengan lebih mendalam lagi. Baiklah murid-murid, sebelum kita mempelajari tajuk ini dengan lebih mendalam, mari sama-sama kita dengarkan dalil nakli berkenaan dengan adab-adab ataupun tuntutan adab menjaga alam sekitar. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Maksudnya, dan segala yang ada di langit dan di bumi ialah kepunyaannya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Masya Allah murid-murid, dalam ayat ini nak menunjukkan kepada kita bahawa semua yang ada, sama ada di langit dan juga yang ada di bumi, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Justru itu sebagai hamba, apa yang perlu kita buat adalah menjaga alam ini dengan baik dan sempurna. Baiklah murid-murid yang dikasihi, kita lihat apakah itu alam sekitar. Alam sekitar ialah segala benda hidup dan bukan hidup yang berada di sekeliling manusia. Apa contoh benda yang hidup? Benda yang hidup contohnya ialah, murid-murid boleh lihat di depan, contohnya ialah manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Manakala benda yang bukan hidup pula ialah seperti lautan, sungai, gunung ganang dan lain-lain lagi. Nampak tak? Jadi apa konsep alam sekitar? Ustazah harap murid-murid telah pun faham dan kita telah pun tahu apa itu alam sekitar. Lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat antara adab-adab untuk kita menjaga alam sekitar yang ada. Antara adab-adabnya yang pertama ialah kita hendaklah sentiasa memelihara dan memulihara alam sekitar daripada kerosakan. Contohnya ialah menanam semula pokok kayu bakau. Kita tak bolehlah pergi ke hutan untuk tebang pokok sesuka hati. Kerana ini akan menyebabkan berlakunya kerosakan pada alam sekitar. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita perlu memelihara dan memulihara alam sekitar ini daripada dirosakkan, supaya generasi yang seterusnya akan dapat mengenali ataupun mengetahui pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan ataupun di sekeliling kita.
murid-murid yang dikasihi sekalian, Ustazah nak tanya, murid-murid suka tak bila melihat kawasan sekeliling kita, contohnya pokok-pokok, kawasan yang ada sekitar kita dalam keadaan yang bersih, kemas dan teratur? Seronok tak? Tentulah kita rasa seronok, betul kan? Sebab kita akan rasa jiwa bertambah tenang, mata yang melihat akan rasa gembira dan kita akan dapat udara yang lebih bersih. Jadi antara adab yang kedua ialah, murid-murid nampak tak di sini apa dia? Iaitu ialah mengekalkan kebersihan dan menjaga alam sekitar dengan baik. Iaitu apa dia? Mengekalkan kebersihan dan kecantikan alam sekitar. Contohnya apa yang kita boleh buat? Contohnya kita boleh mengadakan aktiviti gotong royong untuk bersama-sama membersihkan kawasan tempat tinggal kita, kawasan perumahan, kawasan taman, kawasan kampung atau kawasan yang lebih dekat dengan kita, contohnya di sekolah kita. Ada kawasan-kawasan yang ada alam sekitar dan di sana kita boleh bersama-sama dengan rakan-rakan ataupun dengan guru untuk membersihkan alam sekitar kita daripada dicemari dengan sampah sarap dan sebagainya. Dan bila kita melihat keadaan yang bersih, barulah kita rasa macam, ya Allah, bahagia rasa hidup kita. Ustazah harap kita dapat sama-sama menggambling tenaga untuk membuat alam sekitar kita nampak bersih dan ceria. Murid-murid yang dikasihi, seterusnya kita melihat kepada adab yang ketiga. Ustazah tahu dan sudah pasti murid-murid pernah kan pergi melancong ataupun berjalan-jalan bersama dengan keluarga, sama ada ke tempat-tempat beranginan. Antara contohnya ialah kita nak pergi ke laut, sungai ataupun pantai. Apa yang kita nampak? Biasanya kita nampak sampah-sampah sarap kan yang dibuang di merata-rata tempat. Jadi antara adab yang ketiga ialah kita sebagai manusia atau sebagai hamba Allah, kita mesti menjaga kelestarian alam. Macam mana nak jaga kelestarian alam? Contohnya macam tadi yang Ustazah ada bagi tahu, bila kita melihat atau pergi ke tempat-tempat peranginan, pergi ke pantai, sungai ataupun air terjun, laut dan sebagainya, kita hendaklah pastikan kita merupakan antara orang yang akan membuang sampah di dalam tempat yang sepatutnya. Maknanya bila kita ada sampah sarap, kita hendaklah buang di tempat yang sepatutnya, iaitu dalam tong sampah atau tempat yang disediakan di kawasan tersebut. Jangan buang merata-rata, sebab bila kita buang merata-rata akan menyebabkan banyak perkara-perkara yang tidak diingini akan berlaku. Contohnya akan berlaku pembiakan nyamuk Aedes. Dan ini akan menyebabkan tempat yang kita pergi tadi tidak selamat untuk kita datang. Jadi sebab itulah murid-murid yang dikasihi, sangat perlu untuk kita menjaga kelestarian alam sekitar supaya ianya nampak bersih dan ceria. Alhamdulillah, kita telah pun berada di akhir pelajaran pada hari ini. Kita nak lihat yang terakhir, iaitu apakah hikmah kita beradab terhadap alam sekitar. Murid-murid boleh lihat di hadapan, iaitu yang pertama, akan melahirkan manusia yang mencintai alam sekitar. Maksudnya apa? Bila kita menjaga adab terhadap alam sekitar, kita akan ada rasa tanggungjawab dan amanah kerana kita meyakini bahawa alam ini bukan milik kita tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai hamba, kita perlu memelihara alam ini daripada dicemari dan dikotori. Itu yang pertama, murid-murid. Yang kedua, antara hikmah lagi kita beradab terhadap alam sekitar ini ialah, yang kedua ialah kita akan dapat menjaga ataupun kita akan dapat merasa ketenangan di dalam jiwa dan melapangkan minda kita. Jiwa kita akan tenang, fikiran kita akan lapang sebab
Selain daripada melihat atau membaca Al-Quran, antara terapi yang kita boleh lakukan bila kita berada dalam keadaan yang resah gelisah, jiwa kita resah gelisah, antara terapi yang kita boleh buat ialah melihat alam sekitar. Bila kita tengok alam sekitar yang ada, kan, melihat pokok-pokok hijau, tanam-tanaman yang hidup subur dengan baik, pokok-pokok yang dalam keadaan tersusun dan indah, kita rasa jiwa kita akan bertambah tenang. Fikiran kita yang serabut tadi akan bertambah lapang. Percaya atau tidak, murid-murid boleh buat sendiri di rumah. Kan sekarang waktu berada di rumah, macam-macam yang kita boleh buat untuk memastikan alam sekitar di rumah kita dalam keadaan yang menjadi terapi untuk diri kita. Antara hikmah yang ketiga ialah kita dapat menikmati persekitaran yang bersih dan bebas dari wabak penyakit. Dan kalau kita lihat sekarang ni murid-murid, apa penyakit yang kita nampak sekarang ni yang melanda dunia hari ni? Kalau kita lihat, apa dia? Penyakit COVID-19, COVID-19. So kita lah sebagai manusia hari ni, sebagai hamba Allah, kita kena pastikan persekitaran kita berada dalam keadaan yang sentiasa bersih, supaya bila kita berada di rumah ataupun di luar rumah, kita dapat menghirup udara yang sihat, udara yang bersih. Kerana bila kita dapat udara yang bersih, udara yang sihat, apa akan jadi dengan badan kita? Kita akan dapat tubuh badan yang cergas dan minda yang cerdas. Sebab dengan tubuh badan yang cergas dan minda yang cerdas, kita akan dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama. Jadi murid-murid, Ustazah harap murid-murid dapat faham tajuk pelajaran hari ini dengan baik sekali. Dan Ustazah dapat harap pelajar-pelajar di rumah sangat gembira dan ceria bersama dengan Ustazah hari ini. Semoga Ustazah mendoakan murid-murid yang berada di rumah akan sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu hendaknya. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, murid-murid bolehlah membuat latihan penilaian yang terdapat di dalam buku latihan, iaitu Ustazah tunjukkan di sini. Ustazah harap murid-murid dapatlah membuka buku latihan pada muka surat 204 di dalam buku latihan ini dan dapat menyelesaikannya di rumah. Sekiranya murid-murid tidak dapat menyelesaikannya, murid-murid bolehlah merujuk kepada guru-guru yang mengajar supaya murid-murid dapat memahami tajuk ini dengan lebih baik lagi. Akhir kata, daripada Ustazah, semoga murid-murid terus istiqamah dalam menuntut ilmu dan semoga kita bertemu lagi. Akhir kalam, segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.